Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zarin dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan pembentangan kami yang bertajuk Adab dalam Kehidupan Seharian Mengikut Pelbagai Kaum. Dan ahli kumpulan kami terdiri daripada empat orang ahli kumpulan, yaitu saya sendiri selaku wakil kumpulan yang bernama Muhammad Izlan Zulfazli bin Rosman, memegang kad nombor metrik di 2020109500. Yang seterusnya ialah Muhammad Alfi bin Al-Masih yang memegang kad nombor metrik di 2020950009. Dan seterusnya adalah Ahmad Zulakim bin Azman yang memegang kad nombor metrik di 202010950004. Dan terakhir sekali adalah Alif Iskandar bin Daud yang memegang kad nomor metrik di 2020950008. Malaysia pada hari ini mempunyai masyarakat pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hinggalah ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah yang mewujudkan kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat Islam di negara yang berdaulat ini. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan, seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya sebelum abad ke-18 dan ke-19, masyarakat Malaysia tidaklah begini coraknya. Sebaliknya boleh dikatakan bahawa semenanjung tanah Melayu ketika itu didiami oleh orang Melayu dan orang asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. Tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudlah pembentukan masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat Islam yang tersendiri. Walaupun pelbagai kaum berganding bahu di bawah sistem politik yang sama, tetapi kehidupan mereka adalah berasingan dan interaksi sosial dalam kalangan mereka amat berkurangan, dan hubungan mereka hanya terbatas kepada hal ekonomi dalam jual beli. Tidak dapat dinafikan bahwa Malaysia mempunyai pelbagai etnik yang tinggal dalam satu kawasan dan berjiran hidup dengan harmoni dan masing-masing bebas menjalankan aktiviti-aktiviti harian mereka tanpa sebarang gangguan. Hal ini dibuktikan apabila musim perayaan mereka saling mengunjungi antara satu sama lain. Sebagai contoh, apabila tiba musim perayaan Tahun Baru Cina, rakan-rakan yang berbangsa Melayu dan India akan mengunjungi rumah rakan dan jiran yang berbangsa Cina untuk bersama merayakannya. Begitu juga apabila hari raya yang akan diadakan oleh kaum Melayu, kaum-kaum lain akan turut serta merayakannya. Oleh itu, tajuk yang kumpulan kami akan bentangkan pada hari ini adalah adab dalam kehidupan seharian, mengikut pelbagai kaum dalam kehidupan seharian. Untuk memulakan tajuk ini, saya akan memberi pembentangan ini kepada saudara Ahmad Zul Hakim untuk meneruskan pembentangan kami. Baiklah, nama saya Ahmad Zul Hakim bin Azman. Pada bab ini, saya akan menerangkan tentang adab-adab yang ada di dalam kaum Melayu. Pelbagai adab yang kita boleh ambil sebagai contoh dan juga pedoman untuk saya tunjuk dan berhujah kepada anda semua. Tetapi saya memilih beberapa adab yang boleh saya rungkaikan dan boleh kita fahami bersama. Adab yang pertama ialah adab membelah mulut. Adakah anda semua tahu apakah itu adab membelah mulut? Baiklah, adab membelah mulut atau lebih sinonim lagi kita ketahui ialah tahnik. Okey, menurut Kamus Idris Al-Marbawi bermaksud lelangit di dalam mulut. Secara umumnya, tahnik bermaksud membelah mulut bayi dengan buah tamar yang dikunyah dan digosokkan ke lelangi bayi, dan sebahagiannya lagi masuk ke dalam perutnya. Upacara tahnik bukanlah sesuatu yang asing dalam masyarakat kita. Ada yang milih untuk melakukannya dan ada yang tidak. Mereka yang memilih untuk melakukan tahnik akan membawa bayi yang baru sahaja lahir menemui orang-orang tertentu untuk ditahnik. Hukum untuk membuat tahnik ini adalah sunat dan boleh jika tidak melakukannya. Yang kedua pula, saya akan menceritakan dengan lebih terperinci tentang adab dalam berbahasa. Sikap kita dalam berinteraksi dan berkomunikasi jelas melambangkan kepribadian individu itu sendiri. Adakala kita tak peduli perasaan orang lain apabila kita bernegasi, tidak kira secara berdepan atau di media sosial.
Apabila berkomunikasi tidak berhemah, ini terjadi salah faham akan berlaku. Sekaligus boleh mengeruhkan hubungan sesama manusia. Tidak mustahil jika rasa sakit hati bersarang dalam jiwa mereka. Jika adab berbahasa kita terjaga, ia juga mampu membina hubungan baik dengan orang sekeliling, sama ada rakan sekerja, jiran dan mereka yang berurusan dengan kita setiap hari, supaya persekitaran tempat bekerja, belajar atau tempat tinggal kita lebih harmonis dan ceria. Budaya Melayu secara umumnya menitik beratkan nilai yang baik dalam berkomunikasi dan berbahasa, tidak kira secara bersemuka atau melalui media sosial. Malah, melalui komunikasi yang baik, manusia dapat membina kehidupan yang lebih tenang, sekurang-kurangnya elak daripada suasana yang dipenuhi dengan tekanan dan dapat tinggal dan hidup dengan keadaan yang ceria. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang adab bercukur. Adab bercukur ialah satu upacara tradisi yang penting yang diadakan supaya keluarga utama dapat berkumpul beramai-ramai untuk mengukuhkan ikatan dan menyambut kedatangan bayi ke dalam keluarga. Banyak budaya di seluruh dunia mempraktikkan beberapa amalan bercukur dan bagi bayi. Sesetengah hanya menggunting beberapa helai rambut, yang lain mencukur rambut bayi sepenuhnya. Kedua-dua ini boleh diterima bagi mencukur jambul bayi. Di Malaysia, komuniti etnik yang lain juga mempunyai upacara bercukur masing-masing yang unik, mengikut asal-usul agama dan tradisi. Upacara cukur jambul selalunya diadakan sebaik sahaja ibu selepas pantang, iaitu antara 40 dan 44 hari. Dalam upacara bercukur jambul yang tradisional, rambut bayi akan dicukur dan kemudian ditanam. Ahli keluarga terdekat selalunya dijemput untuk menyaksikan upacara tersebut. Selalunya, doa dibacakan dan dinyanyikan, iaitu seperti marhaban atau berzangji. Sambutan secara lain bergantung kepada tradisi keluarga dan adat setempat. Cukur jambul boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja dan amalan tersebut dialu dengan bacaan Al-Quran atau marhaban atau berzanji. Ibu bapa kemudian mendukung dan bawa anak kepada setiap orang supaya mereka dapat menggunting beberapa helai gulung rambut ataupun helai rambut. Sekian sahaja penerangan saya tentang adab-adab dalam kaum Melayu. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Zul Hakim atas pembentangan sebentar tadi. Saya Muhammad Alvi bin Almasi akan meneruskan pembentangan tentang adab-adab kaum Cina. Masyarakat Cina di Malaysia juga sama seperti masyarakat yang lain, yang mana mempunyai adab dan cara hidup tersendiri. Secara teorinya dapat kita katakan bahawa adab kaum Cina di Malaysia ialah warisan daripada negara China itu sendiri. Ini memandangkan berlakunya proses kemasukan besar-besaran kaum Cina ke Tanah Melayu pada awal abad ke-19. Kemasukan kaum Cina ke Tanah Melayu ketika itu secara tidak langsung telah membawa sekali segala adab dan adab istiadat mereka. Kaum Cina di Malaysia mempunyai beberapa pegangan dalam menjalankan proses kehidupan seharian mereka. Masyarakat China juga mempunyai adab tentang perkahwinan, kematian dan sebagainya. Yang pertama, nama pangkal keluarga atau kaum lelaki. Nama pangkal seseorang itu adalah nama keluarga di dalam masyarakat Cina, ialah nama keluarga di sebelah lelaki. Sebagai contoh, nama Prof. Dr. Teo Kok Siong dan Prof. Wang Gunyo, nama pangkal mereka iaitu Teo dan Wang. Itu ialah nama warisan keluarga ayah mereka, yakni nama keluarga sebelah lelaki. Ini merupakan salah satu aspek adab dan adat yang menjadi amalan masyarakat China.
Kaum lelaki Cina juga seperti kebanyakan lelaki bangsa lain yang dilantik menjadi ketua keluarga dan merupakan waris utama pusaka keluarga. Yang kedua, dari segi perkawinan pula, secara tradisi perkawinan tersebut akan mengikuti beberapa upacara yang bermula dengan merisik oleh seorang perantara hinggalah perkawinan. Namun pada zaman yang lebih moden ini, hanya pendaftaran menurut undang-undang sahaja yang diperlukan dan akan diadakan majlis perkawinan yang mewah di restoran. Yang ketiga, kelahiran anak mengikut adab dan adat serta pantang larang Cina juga menjadi satu keutamaan yang sangat penting. Justru itu, kesehatan si ibu dan kandungannya adalah amat dititik beratkan. Si ibu akan digalakkan tidur dan makan dengan baik, membaca buku yang baik, dan melihat benda-benda yang cantik. Apabila anak itu dilahirkan, anak itu akan dibersihkan dan akan dibedung. Pada hari ke-29 kelahiran, rambut si anak dicukur dan rambutnya dibungkus dengan kain merah. Rambut itu akan digantung dan akan dibuang ke sungai, dan anak itu akan diharapkan menjadi berani pada masa hayatnya. Seterusnya, kematian ibu bapa dalam masyarakat Cina adalah merupakan upacara yang amat berharga dan mahal kosnya yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak. Keranda yang baik, tanah kubur yang baik, dan pakaian kematian yang bagus pastinya memerlukan perbelanjaan yang besar. Bagi masyarakat Cina, inilah hadiah terbaik seorang anak kepada ibu bapanya. Jika si anak tidak mampu, masyarakat sekeliling pasti akan membantu. Anak lelaki yang tua akan memainkan peranan utama memastikan upacara mandi, memberi makan, kafan, dan bertanggung jawab memasukkan mayat ke dalam keranda seperti yang dinasihatkan oleh seorang tukang tilik. Keranda tersebut juga akan dijaga hingga beberapa hari tertentu untuk lawatan dan sembahyang seterusnya akan dikebumikan pada satu hari yang ganjil. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Iskandar bin Daud, pemegang kad metrik di 2020-109-5008. Hari ini saya akan menerangkan tentang kaum India. Kaum India bukanlah penduduk asal Malaysia seperti kaum Cina. Kemasukan masyarakat India ke tanah Melayu sudah berlaku sejak sekian lama. Sama ada kemasukan itu berbentuk penghijrahan atau sekadar merantau untuk mencari rezeki. Hakikatnya kemasukan ini sudah berlaku sejak sekian lama. Apabila Melaka muncul sebagai pusat perdagangan serantau menjelang abad ke-15, masyarakat India yang terdiri daripada golongan pedagang, Sami Buddha dan Hindu, tukang dan sebagainya tidak terlepas pandang untuk memasuki tanah Melayu dengan pelbagai kepentingan. Kemasukan mereka ini juga sudah pasti membawa bentuk adat istiadat dan adat mereka yang tersendiri. Masyarakat India biasanya mengikuti adat resah yang berteraskan agama Hindu, meskipun ramai orang India pada hari ini beragama lain. Adat kaum India yang pertama ialah adat berkunjung ke rumah rakan. Seperti kaum-kaum di Malaysia, mereka juga mempunyai budaya berkunjung ke rumah rakan dan sanak saudara serta turut bersedia menerima kunjungan dari jiran tetangga. Di dalam masyarakat India, jika kita ingin berkunjung ke rumah tetamu, amatlah digalakkan membawa buah tangan sebagai tanda terima kasih kepada tuan rumah. Yang kedua ialah adab melangkah ke dalam rumah. Apabila sampai ke rumah, mereka juga biasanya melangkah ke dalam rumah dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, baru dituruti dengan kaki kiri. Yang ketiga ialah adab menjamu tetamu. Apabila tetamu bertandang ke rumah mereka, tetamu sentiasa dijamu dengan minuman dan makanan, dan tetamu mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Di dalam masyarakat India juga, jika menerima sesuatu, dimestikan menggunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran. Yang keempat ialah adab bertegur sapa sesama sendiri. Kaum India juga mengamalkan adab bertegur sapa sesama sendiri. Mereka menyapa dengan sebutan Vanakkam dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan, kerja, perniagaan,
atau sebagainya antara rakan dan sanak saudara mereka. Adab yang kelima ialah adab menerima sesuatu. Di dalam masyarakat India juga, jika menerima sesuatu, dimestikan menggunakan tangan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran. Kesimpulannya, negara kita mempunyai pelbagai kaum, dan kaum ini mempunyai adab mereka yang tersendiri, dan kita sebagai warga negara yang sayang akan Malaysia, perlulah mempelajari adab-adab kaum lain agar dapat meningkatkan sahsia diri dan seterusnya membawa kepada pengeratan silaturahim dan perpaduan kaum di negara kita. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.